Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung perbincangan bab 15 dengan tajuk 15.4 Perkembangan fetus manusia. Standard pelajaran yang kita akan cuba capai, yang pertama dapat menghuraikan proses persenyawaan dan pembentukan zygot. Yang kedua, membuat urutan perkembangan awal embrio sehingga penempelan. Yang ketiga, dapat menerangkan peranan hormon gonadotrofin chorion manusia HCG pada peringkat awal kehamilan. Yang keempat, berkomunikasi tentang peranan plasenta dan juga tali pusat dalam perkembangan fetus. Dan yang kelima, mewajarkan keperluan sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu yang berasingan. Kita mulakan perbincangan dengan definisi proses persenyawaan. Persenyawaan merupakan penyatuan nukleus sperma dan ovum lalu membentuk zygot yang diploid dalam tiub fallopian. Nukleus sperma bersifat haploid. Nukleus ovum juga adalah haploid, dan apabila ia bergabung bersatu, ia membentuk zygot yang diploid, dan proses persenyawaan berlaku di dalam tiub fallopian. Hanya satu sperma yang berjaya menembusi dinding ovum daripada berjuta sperma yang mengelilingi ovum. Dan sebaik saja satu sperma berjaya menembusi ovum, perubahan berlaku pada membran ovum yang menghalang kemasukan sperma yang lain. Rajah menunjukkan proses persenyawaan berlaku apabila satu sperma berjaya menembusi ovum. Kalau kita lihat ada banyak sel-sel sperma mengelilingi sel ovum. Di dalam ovum kita ada nukleus ovum. Di dalam nukleus ovum, dan dalam ni semasa sebelum penembusan sperma, yang dilepaskan ke tiub fallopian kita panggil sebagai usid sekunder. Kita ada usid sekunder yang bersifat haploid, dan apabila satu sperma berjaya menembusi ovum tersebut, dia akan membentuk satu membran yang menghalang sperma lain menembusinya. Kita ada nukleus usid sekunder yang bersifat haploid. Yang ni bersifat haploid, dan apabila nukleus sperma berjaya menembusi juga bersifat haploid, pada waktu ini usid sekunder kita namakan sebagai ovum, dan peringkat ovum ni sangatlah pendek. Dan apabila dua nukleus ovum dan nukleus sperma ini bergabung, apabila dia bergabung, dua nukleus yang haploid ini bergabung, membentuk nukleus yang diploid, 2N. Masa pada waktu ini, sel ini kita namakan sebagai zygot. Proses ataupun peringkat ovum itu adalah di mana nukleus sperma berjaya menembusi sahaja, berjaya masuk ke dalam ovum, tidak lagi bercantum dengan nukleus usid sekunder. Peringkat ovum sangat pendek. Daripada usid sekunder, ovum peringkat yang sangat pendek, kemudian ia menjadi zygot yang bersifat diploid. Kita lihat uji minda 13. Kita ada gambar rajah ni, gambar rajah sperma, yang mana dia mempunyai bahagian kepala, bahagian tengah dan juga bahagian ekor. Soalan uji minda 13 ialah nyatakan fungsi bagi struktur berikut. Yang pertama, akrosom pada sperma, dan yang kedua, sitoplasma pada ovum. Apa peranan akrosom? Akrosom pada sperma adalah untuk membebaskan enzim seperti yang kita dah bincang sebelum ni. Dia mempunyai hydrolytic enzim yang akan melarutkan membran sel
usid sekunder bagi membenarkan sperma menembusi usid sekunder. Okey, jadi dia akan memasukkan nukleusnya ke dalam usid sekunder untuk membentuk ovum. Dan kemudian sitoplasma pada ovum peranannya adalah untuk membekalkan nutrien semasa persenyawaan dan pembahagian zygot. So itu dua peranan akrosom dan juga sitoplasma. Kita lihat pula perkembangan awal embrio sehingga penempelan. Rajah pada muka surat 288 menunjukkan peringkat perkembangan zygot. Bermula dari zygot hingga ke peringkat blastocista dan akhirnya ke peringkat penempelan. Jadi kita bermula dengan nombor 1 ini, pengovulan. Di mana usid sekunder dilepaskan ke dalam tiub Fallopian, kemudian di dalam tiub Fallopian berlakunya proses persenyawaan oleh sperma, dan membentuk zygot apabila dua nukleus haploid, nukleus ovum dan juga nukleus sperma, nukleus ovum dan nukleus sperma bergabung membentuk nukleus zygot yang diploid. Kemudian ia mengalami proses pembahagian sel iaitu mitosis, membahagi kepada 2, 4 dan seterusnya sehingga membentuk morula yang ketiga. Kemudian ia menjadi blastocista awal pada peringkat keempat. Peringkat kelima, blastocista tadi akan menempel. So kita akan bincangkan satu persatu perkembangan embrio sehingga proses penempelan tersebut. Selepas persenyawaan, perkembangan zygot berlaku bermula daripada hari kedua. Apabila 2 hari, zygot akan membahagi secara mitosis menjadi 2 sel 2, 4 sel, 8 sel, 16 sel dan 32 sel sehingga menjadi satu kelompok sel yang kita namakan sebagai morula. So kalau kita lihat, apabila kat sini zygot telah dihasilkan hasil daripada persenyawaan, kita nampaklah proses pembahagian mitosis tu, proses mitosis itu berlaku daripada 2 sel sehingga menjadi morula. Satu kelompok sel atau bola sel yang mempunyai banyak sel dalam masa 2 hari. So semasa pembahagian sel zygot, embrio yang berkembang di sepanjang tiub Fallopian akan dibantu pergerakannya. Pergerakan embrio tadi dibantu oleh tindakan silia yang terdapat dalam tiub Fallopian dan juga tindakan peristalsis yang dihasilkan oleh otot licin tiub Fallopian. Jadi otot licin tiub Fallopian akan mengecut dan mengendur menghasilkan peristalsis bersama-sama dengan silia-silia akan menggerakkan embrio. So kalau kita lihat kat sini dia telah bergerak daripada stage 2 sel ini sehingga menjadi morula. Dan pada hari keempat hingga hari kelima, morula telah sampai ke uterus. Ia berbentuk sfera berongga yang dikenali sebagai blastocista. Again, selepas dia menjadi bola sel, dia akan menjadi satu struktur yang mempunyai rongga yang kita panggil blastocista. Dan ia telah sampai ke uterus dalam hari keempat hingga kelima selepas persenyawaan. So ini adalah struktur blastocista. Kalau kita tengok ini adalah sel-sel yang banyak tadi, yang daripada morula tadi. Dia telah berkumpul di satu bahagian. Di luarnya juga ada selapis sel setebal satu sel yang akan melindungi bahagian sel-sel lain dan terdapatnya ruang kosong di sini kita panggil rongga tadilah. So rongga ini nanti akan dipenuhi dengan cecair amnion ataupun kita panggil sebagai air ketuban.
Okey, selepas persenyawaan hari ke-6 hingga hari ke-10, blastosista akan tiba di uterus dan mula menembusi masuk ke dalam endometrium. Proses ini dinamakan proses penempelan. Jadi penempelan berlaku selepas 6 hingga 10 hari persenyawaan. Dan pada waktu penempelan ini, blastosista akan membentuk unjuran-unjuran halus yang berbentuk jari, iaitu villus trophoblast pada satu permukaannya, dan villus itu akan tertanggam ataupun embedded ataupun menembusi dinding endometrium dan membentuk satu hubungan yang rapat antara tisu embrio dan tisu endometrium. Tadi kalau kita lihat ya, blastosista tadi apabila sampai di bahagian uterus, ni bahagian uterus lah. Okey, so sampai di bahagian uterus terdapatnya dinding endometrium. So kita ada endometrium wall tu ataupun dinding endometrium. So bahagian yang ada banyak sel tadi, ni bahagian yang banyak sel, ni rongga. Okey, dilapisi dengan satu sel, lapisan setebal satu sel di bahagian luar ni. Okey, so kemudiannya bahagian yang banyak sel ini akan menghasilkan unjuran begitu. Okey, so unjuran ni lah kita panggil sebagai villus trophoblast dan ia akan embedded, okey, tertanggam ataupun terbenam di dalam endometrium wall ataupun dinding uterus tadi, dan ia menghasilkan satu hubungan dengan dinding ibu. So ni adalah endometrium ibu. Okey, yang ini adalah daripada embrio tadi. Okey, so blastosista. Okey, selepas 2 hingga 8 minggu, apa yang berlaku? Blastosista akan berkembang menjadi embrio dan menyerap nutrien daripada tisu endometrium. Okey, again kita lihat pada rajah ni, kita dapati bahawa okey, pada hari ke-5 blastosista tadi telah sampai di uterus. Hari ke-10 dia telah terbenam di dalam dinding endometrium dan berlakunya proses penempelan dan kemudian ia berkembang, okey, sehingga minggu ke-8. Okey, dan dia akan menggunakan nutrien terdapat pada tisu endometrium sebab tisu endometrium ni dipenuhi dengan kapilari darah. Jadi ibu menyalurkan nutriennya melalui kapilari darah tersebutlah. Okey, kemudian minggu ke-9 sehingga kelahiran, embrio tadi akan membeza lagi membentuk fetus. Okey, dan semasa perkembangan fetus ini daripada bahagian tisu villus trophoblast tadi akan terbentuknya plasenta ataupun uri, dan kemudiannya ia akan membentuk fetus di satu bahagian, dan fetus serta plasenta tadi dihubungkan dengan tali pusat. Okey, di tengah-tengah sini ada tali pusat. Jadi embrio ataupun fetus tadi apabila telah berkembang, embrio berkembang menjadi fetus, dia akan mendapatkan nutrien dia melalui plasenta yang terbentuk daripada villus trophoblast tadi. Okey, daripada ibu, dia mendapat nutrien daripada ibu melalui plasenta dia. So kat sini akan ada plasenta lah. So dalam bahagian ni akan jadi plasenta bersambung dengan tali pusat ke fetus. Okey, so daripada minggu pertama, daripada hari kedua sehingga hari kelahiran, ini yang berlaku. Okey, so kalau kita lihat, ia bermula daripada persenyawaan terbentuknya zygote. Zygote membahagi secara mitosis membentuk morula. Morula akan membeza menjadi blastosista yang berongga. Okey, kemudian blastosista yang dalam peringkat akhir akan menempel di endometrium uterus dan kemudiannya berkembang menjadi fetus selama 9 bulan 10 hari dan akhirnya akan lahir sebagai bayi.
Okey, so itu adalah itu adalah perkembangan awal embrio sehingga penempelan. So kita lihat pada uji minda 14 menggunakan rajah yang sama, iaitu perkembangan zygote sehingga penempelan sama tadi ya. Okey, pengovulan, persenyawaan, pembentukan morula, penghasilan blastocista, pembentukan blastocista sehingga akhirnya berlakunya proses penempelan. Okey, uji minda yang pertama A, nyatakan bilangan kromosom pada struktur berikut iaitu pada usid sekunder dan juga morula. Okey, jadi dia punya bilangan kromosom dia adalah bersifat haploid kalau manusia. So bilangan kromosom pada usid sekunder adalah 23. Manakala morula adalah hasil daripada pembahagian zygote, okey, iaitu sekelompok sel yang sama. Jadi zygote tadi adalah gabungan sperma dan juga nukleus ovum, nukleus sperma dan nukleus ovum. Jadi haploid gabung dengan haploid, maka morula mempunyai bilangan kromosom 46 iaitu bersifat diploid. Okey, dan soalan berikutnya ialah nyatakan fungsi sel folikel semasa berada dalam ovary. So semasa dalam ovary, sel folikel yang melindungi usid primer sehingga menjadi usid sekunder, sel folikel primer sehingga menjadi sel folikel sekunder dan folikel graft adalah peranannya untuk merembeskan hormon estrogen, dan peranan estrogen adalah untuk membaik pulih dinding endometrium yang luluh semasa proses haid. Okey, yang ini telah kita bincangkan dalam kitar haid. Okey, soalan B pula, nyatakan dua peringkat utama dalam perkembangan zygote sebagai persediaan untuk penempelan. Jadi peringkat utama dia adalah peringkat morula. Okey, di mana morula tadi terbentuk, kemudian ia membeza menjadi satu bola berongga yang dipanggil blastocista. Okey, soalan C pula, berdasarkan rajah, huraikan perkembangan zygote selepas persenyawaan sehingga penempelan. Okey, yang pertama, zygote akan membahagi secara mitosis kepada 2 sel, 4, 8, 32 dan sehingga membentuk sekelompok ataupun satu bola sel yang dinamakan morula. Okey, poin yang kedua, morula akan terus membahagi dan membentuk sfera berongga yang dipanggil blastocista. Dan yang ketiga, blastocista akan menempel pada dinding endometrium serta berkembang menjadi fetus. Okey, jadi itulah huraian tentang perkembangan zygote dari dia disenyawakan sehingga ia menempel di dinding endometrium. Okey, kita pergi pula pada peranan hormon gonadotrofin chorion manusia ataupun HCG. Okey, membran yang melindungi embrio bersama-sama dengan tisu endometrium akan membentuk plasenta. Okey, plasenta tadi akan merembeskan hormon gonadotrofin chorion manusia, HCG. So kalau kita lihat ya, lepas proses penempelan, okey, villus trophoblas tadi yang terbenam di dalam endometrium uterus, okey, yang tertanggam tadi dalam endometrium uterus, dia akan membentuk plasenta. Jadi bila plasenta terbentuk, okey, maknanya proses penempelan berlaku, maka hormon HCG tadi akan dirembeskan ke dalam darah, okey, ke dalam darah ibu tadi, dan peranan HCG tadi adalah untuk memastikan corpus luteum
terus kekal dia punya struktur, tidak merosot. So corpus luteum akan dikekalkan supaya corpus luteum yang dikekalkan tadi boleh menghasilkan estrogen dan progesteron pada peringkat awal kehamilan ataupun kita panggil trimester yang pertama, 3 bulan yang pertama tadi. Estrogen dan progesteron akan terus dirembeskan oleh corpus luteum yang dikekalkan strukturnya. Okay, so corpus luteum tidak merosot. Okay, estrogen, progesteron terus dihasilkan, maka dia boleh mengekalkan ketebalan dinding endometrium bagi proses penimpilan tadilah. Okay, supaya fetus boleh berkembang dan berkembang. Okay, kepekatan HCG akan meningkat dan bertambah sekali ganda pada setiap 2 atau 3 hari sepanjang 4 minggu pertama. That's why bila kita ambil ujian kehamilan, okay, apabila kita ambil air kencing, okay, untuk test kehamilan, kita akan perolehi dia punya penunjuk yang positif sebab kepekatan HCG tadi adalah tinggi, okay, dan bertambah-tambah, okay, sepanjang 4 minggu yang pertama. Okay, apabila kehamilan mencecah usia 10 minggu, rembesan HCG akan berkurangan. Okay, bila HCG berkurangan, maka corpus luteum merosot. Okay, 10 minggu ni dalam 3 bulan lebih lah. Okay, 3 bulan lebih. So, 3 bulan ya. Dalam 3 bulan lebih tadi, okay, rembesan HCG akan berkurang. Of course lah nanti corpus luteum akan merosot dan kita tahu peranan corpus luteum adalah merembeskan progesteron. Jadi bila corpus luteum merosot, ada potensi progesteron akan merosot. Okay, dan sedikit estrogen tadi akan merosot kepekatannya. Jadi apabila progesteron dan estrogen merosot, ada potensi untuk dinding endometrium tadi meluruh. Okey, jadi apa yang berlaku? Jadi sekarang apabila corpus luteum merosot, tugas untuk merembeskan progesteron dan estrogen pula diambil oleh plasenta yang telah matang. So maknanya pada trimester yang pertama ataupun pada 3 bulan hingga 4 bulan yang pertama kehamilan, okey, plasenta sedang menjadi matang, okey, dan apabila telah mencapai kematangan, plasenta akan ambil alih tugas corpus luteum untuk merembeskan progesteron. Jadi bila plasenta menghasilkan progesteron selepas corpus luteum merosot, maka progesteron dan estrogen punya aras dalam darah akan sentiasa tinggi, maka dinding endometrium boleh dikekalkan pada ketebalan yang boleh menampung perkembangan fetus. Jadi fetus tadi akan survive untuk 9 bulan yang kehamilan, okay, proses kehamilan. Okay, jadi peranan hormon gonadotropin korea manusia adalah untuk memastikan corpus luteum sentiasa dikekalkan strukturnya. Okay, kita lihat pula peranan plasenta dalam perkembangan fetus. Okay, kita tahu plasenta tadi terbentuk daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio. Okay, maknanya tisu tadi villus trophoblas tadi yang tertanggam dalam endometrium ibu, uterus ibu, so dia akan membentuk plasenta. Okay, ia mula terbentuk apabila embrio menempel sepenuhnya dalam endometrium uterus dan proses yang berlaku di plasenta adalah proses pertukaran bahan iaitu melalui proses resapan. Okay, plasenta tadi akan disambungkan ke fetus oleh tali pusat yang mengandungi vena tali pusat dan juga arteri tali pusat. Okey, dan peranan vena tali pusat adalah untuk membawa, walaupun namanya vena, tapi dia membawa darah beroksigen dari plasenta ke fetus, maknanya daripada ibu ke fetus, manakala arteri tali pusat akan membawa, walaupun dia arteri, dia membawa darah terdioksigen dari fetus ke plasenta ataupun
ke ibu. Okey, jadi pertukaran bahan ataupun bahan tadi, pengangkutan bahan tadi berlaku melalui vena dan juga arteri tali pusat. Okey, dalam muka surat 290, Rajah menunjukkan kedudukan dan struktur plasenta. Tadi dekat sinilah plasenta dia. Okey, iaitu gabungan antara tisu daripada villus trophoblast tadi, daripada fetus, dan juga endometrium wall uterus ibu. Kalau dibesarkan ni, kalau kita besarkan, okey, kita lihat di dalamnya ada bahagian kapilari darah. Sini bahagian kapilari darah yang bersambung dengan vena dan juga arteri. So maknanya vena tadi, daripada vena darah akan mengalir daripada ibu, okey, daripada ibu vena daripada ibu kepada fetus, manakala arteri daripada fetus ke ibu. Okey, so kita nampak ni ada vena bersambung dengan bahagian sini adalah kapilari darah, kemudian bersambung semula dengan arteri tali pusat. Okey, so ini adalah struktur plasenta. Okey, ni bahagian sini adalah arteri ibu. Okey, ni di dalam endometrium lah sebahagian ni. Ni adalah dinding endometrium. Okey, selain daripada membawa oksigen dan karbon dioksida, okey, uji minda 15. Okey, nyatakan bahan lain selain oksigen yang diangkut oleh vena tali pusat. So, vena tali pusat tadi dia membawa darah daripada ibu, okey, kepada fetus. Okey, jadi dia membawa darah beroksigen daripada ibu kepada fetus. Selain daripada itu, dia juga membawa glukosa, asid amino, garam mineral, vitamin dan juga hormon daripada ibu ke fetus. So kalau kita lihat dia punya laluan dia, okey, yang warna merah ni adalah ni daripada ibu, dekat sini ibu. So darah daripada ibu tadi yang ada oksigen, ada oksigen dan nutrien akan masuk melalui vena pergi ke fetus. Okey, so sampai di fetus, fetus pula akan membebaskan gas-gas karbon dioksida dan juga bahan kumuh, okey, dan ke dalam kapilari ke dalam arteri tali pusat. Jadi arteri tali pusat daripada fetus dia akan membawa karbon dioksida dan juga bahan buangan bernitrogen seperti urea, asid urik, ion amonium daripada fetus tadi, warna biru tadi, waste tadi, daripada fetus dia melalui arteri tali pusat, kemudian dihantar ke kapilari, bahagian kapilari, dan proses pertukaran bahan berlaku. Jadi karbon dioksida dan bahan buangan diberikan ataupun diresapkan ke dalam sistem peredaran darah ibu. Jadi fetus menerima nutrien daripada ibu. Okey, manakala bahan kumuh fetus akan disingkirkan kepada ibu melalui arteri tali pusat. Okey, jadi itu adalah peranan vena dan juga arteri tali pusat yang berbeza daripada ibu dan juga ibulah, sebab ibu dia punya darah beroksigen daripada arteri. Okey, ibu daripada arteri. Okey, arteri tak boleh masuk dalam arteri sebab nanti dua-dua dia adalah bertekanan tinggi. So arteri ibu bawa darah beroksigen, okey, masuk ke dalam kapilari, okey, sampai di kapilari. Okey, kemudian dia akan tukar bahan dekat kapilari. Bahan ni akan berlaku pertukaran bahan kan dekat bahagian sini. Okey, pertukaran bahan. Kemudian daripada kapilari ni dia akan sambung dengan vena tali pusat. Okey, vena tali pusat kemudian hantarlah daripada fetus. Macam itulah. So daripada fetus pula, okey, apa yang berlaku? Daripada fetus dia bawa darah yang terdia oksigen. So maknanya dia masuk arteri tali pusat. Okey, yang ni dia bawa darah yang ada karbon dioksida dan waste.
Dari tali pusat akan berlakunya pertukaran bahan juga di kapilari darah sini, bahagian sini. Dan daripada arteri tali pusat ke kapilari dan kemudiannya diangkut melalui vena ibu. Okey, vena ibu. Jadi ibu akan terima karbon dioksida. Okey, so kenapa dekat tali pusat vena yang bawa oksigen? Sebab dia berasal daripada arteri. Jadi arteri, tekanan darah yang diangkut kat sini dia adalah daripada tekanan yang tinggi masuk ke dalam tekanan yang rendah, baru ada pengaliran bahan begitu. Okey, dan vice versa lah sebaliknya. Okey, itulah peranan tali pusat ataupun vena dan arteri tali pusat dalam membekalkan nutrien dan juga menyingkirkan bahan kumuh fetus. Okey. Uji minda 16. Nyatakan fungsi plasenta kepada perkembangan fetus sehingga proses kelahiran berlaku. Okey, kita tengok peranan plasenta. Yang pertama, merupakan tempat pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan kumuh antara fetus dengan ibu melalui proses resapan. Kalau kita ambil dinding endometrium, kat sini kan ada villus ataupun capillary, kat situlah pertukaran berlaku. Okey, jadi dia membenarkan pertukaran berlaku. Okey, yang kedua, peranannya adalah bertindak sebagai kelenjar endokrin. Kalau kita balik kepada 4 bulan ataupun selepas 3 bulan kehamilan, corpus luteum merosot, plasenta pula akan merembeskan sedikit estrogen dan progesteron untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium bagi perkembangan fetus. Yang ketiga, membezakan tekanan darah fetus dengan darah ibu. Tadi kita lihat daripada darah ibu, arteri ibu yang bertekanan tinggi. Kalau masuk dalam arteri juga, dia akan ada perbezaan yang sama. Jadi kita daripada ibu tadi, arteri masuk ke fetus adalah vena, jadi adanya perbezaan tekanan menyebabkan pengaliran darah terus berlaku. Yang keempat, peranan plasenta adalah menghalang percampuran darah fetus dan darah ibu, mengelakkan sebarang komplikasi lah. Contoh kalau darah ibu tadi mempunyai kumpulan darah yang berbeza dengan kumpulan darah anak ataupun fetus, dia akan mengelakkan penggumpalan darah, okey, agglutination of blood, okey, pada fetus. Yang kelima, plasenta juga berperanan untuk menghalang bahan-bahan seperti dadah. Plasenta tidak dapat menghalang resapan dadah, alkohol, asap, rokok, kafein dan nikotin serta virus HIV, rubella. Dan kat sini walaupun ada plasenta, bahan-bahan seperti dadah, alkohol, asap rokok, kafein, nikotin, HIV, rubella masih boleh menembusi ataupun melalui plasenta untuk memberi kesan kepada fetus. Okey, so itulah peranan-peranan plasenta. Okey, selesailah dengan tajuk 15.4 iaitu perkembangan awal embrio. Okey, perkembangan fetus manusia. Okey, sekarang kita sambung pula dengan 15.5 iaitu pembentukan kembar. Okey, pembentukan kembar, okey, dia punya standard pembelajaran yang cuba kita capai adalah yang pertama, dapat memerihalkan proses pembentukan kembar seiras dan kembar tak seiras, membanding dan membezakan kembar seiras dan kembar tak seiras, dan yang ketiga, menghubungkaitkan pembahagian sel dengan pembentukan kembar siam. So kita akan bincang proses pembentukan kembar. Okey, semua jenis kembar. Okey, kita lihat dulu uji minda 17. Apakah yang dimaksudkan dengan anak kembar? Anak kembar adalah dua, okey, atau lebih
okey, bayi yang dilahirkan pada satu kehamilan. Maknanya bayi tadi dihamilkan atau proses kehamilannya serentak, 2 atau lebih bayi tadi. Okey. Terdapat 2 jenis kembar, iaitu kita ada kembar seiras dan juga kembar tak seiras. Okey, pada uji minda 18. Dan pada muka surat 291 dan 292 terdapatnya rajah antara pembentukan kembar seiras dan kembar tidak seiras. Okey, kita lihat pembentukan kembar seiras dahulu. Okey, kembar seiras terbentuk apabila satu sperma mensenyawakan satu ovum dalam satu masa, dalam tube fallopian, dan kemudiannya membentuk morula. Morula tadi kemudiannya akan membahagi ataupun terpisah dua, membentuk 2 fetus yang serupa. Okey, daripada satu morula tadi dia akan terbahagi menjadi 2. Satu morula kemudian jadi 2 fetus. Okey, so 2 fetus ini tadi akan berkembang dalam satu endometrium, dalam satu uterus lah. Okey, kalau kita lihat dekat proses penghasilan kembar seiras, apa yang berlaku? Okey, atau kita lihat fetus tadi, setiap fetus dia mempunyai tali pusat dia sendiri masing-masing. Okey, tali pusat dia masing-masing, asing-asing, tapi dia mempunyai satu plasenta yang dikongsikan. Jadi kat sini kalau kita lihat plasentanya dia kongsi. Jadi dekat kembar seiras dia ada satu plasenta dengan tali pusat yang berasingan. Okey, tali pusat masing-masing lah. Jadi kita ada 2 fetus tali pusat yang berasingan tapi dia ada satu plasenta. Okey, berbeza pula dengan kembar tak seiras. Kembar tak seiras ni terbentuk apabila 2 ovum, kita ada 2 ovum disenyawakan oleh 2 sperma yang berbeza. Sperma 1 senyawakan ovum 1, sperma 2 mensenyawakan ovum 2. Jadi persenyawaan berlaku secara berasingan, so kita akan dapat 2 morula yang berasingan, dan 2 morula tadi berkembang menjadi 2 fetus yang berbeza lah. Jadi fetus ni dia ada tali pusat dia sendiri, yang ni pun ada tali pusat dia sendiri, dan setiap fetus tadi dia mempunyai plasenta dia sendiri. Kat sini ni plasenta. Jadi plasenta dia juga ada 2, satu plasenta 1, plasenta 2. Jadi kembar tak seiras dia mempunyai plasenta yang berbeza-beza. Jadi siapa yang ada adik-beradik ataupun keluarga yang mempunyai kembar, boleh tanyalah kepada ibu tersebut, masa lahir tadi berapa uri ada pada kelahiran tersebut. Kalau 2 uri maknanya kembar tadi adalah kembar tak seiras. Kalau 1 uri dihasilkan atau dikeluarkan bersama-sama dengan kembar tadi, maknanya dia adalah kembar seiras. Okey, jadi kita lihat dia punya perbandingan antara kembar seiras dan kembar tak seiras. Okey, yang pertama dari segi persamaan, kedua-dua plasenta atau kedua-dua kembar ni, jenis kembar tadi terbentuk hasil daripada persenyawaan. Persamaan yang kedua, kedua-duanya melibatkan proses mitosis dalam perkembangan embrio. Yang ketiga, kedua-dua berkembang dalam uterus ibu. Yang keempat, kedua-dua darahnya terpisah daripada darah ibu. Terpisah daripada darah ibu, dan kedua-dua fetus memerlukan plasenta untuk berkembang. Tak kisahlah plasenta dia share ke atau dia mempunyai plasenta masing-masing. Plasenta ataupun uri masing-masing.
masing-masing. Okey, kita lihat pula dari segi perbezaan. Okey, dari segi perbezaan, okey, kalau kita lihat kembar seiras, okey, penghasilannya adalah satu ovum disenyawakan oleh satu sperma membentuk satu zygote. Manakala bagi kembar tak seiras, dua ovum disenyawakan oleh dua sperma berasingan membentuk dua zygote. Okey, yang kedua, bagi kembar seiras, embrio akan membahagi menjadi dua. So, kita dapat dua zygote yang berbeza. Manakala bagi kembar tak seiras, zygote yang terbentuk tadi tiada pembahagian embrio berlaku. Okey, yang ketiga, kembar seiras mempunyai kandungan genetik yang sama. That's why dipanggil identical. Manakala kembar tak seiras, kandungan genetiknya tidak sama. Okey, kandungan genetiknya tidak sama. Okey, kembar seiras pula berkongsi satu plasenta tapi mempunyai tali pusat masing-masing. Manakala kembar tak seiras mempunyai plasenta dan tali pusat masing-masing. So, dia tak berkongsi plasenta. Dari segi jantina, kembar seiras adalah mempunyai jantina yang sama, tak mungkin berbeza. Manakala kembar tak seiras, kembar ini mungkin mempunyai jantina yang sama, mungkin juga berbeza. Okey, boleh jadi perempuan-perempuan, lelaki-lelaki ataupun kembar ini adalah kembar lelaki perempuan. Okey, bagi kembar seiras, memandangkan kandungan genetiknya sama, maka ia berkongsi ciri fizikal yang sama. Manakala kembar tak seiras mempunyai ciri fizikal yang tidak sama. Jadi, dia tidak berkongsi ciri fizikal yang sama. Okey, so itulah perbezaan antara kembar seiras dan kembar tidak seiras. Okey, ini gambar rajah kembar seiras. Kita ada 3, triplet. Biasa kita ada 2 saja. Yang ini juga triplet, ada juga quarter. Maknanya sekarang ni bila dia kembar seiras, daripada satu zygote tadi dia membahagi kepada 3 lah instead of 2. So, dia bahagi 3. Dapatlah 3 embrio yang berasingan. Okey, kembar tidak seiras, kita lihat jantinanya, ni lelaki, yang ni perempuan. Okey, so dia adalah kembar yang tidak seiras. Okey, kita lihat pula pembentukan kembar siam. Okey, kembar siam adalah sebenarnya kembar seiras. Yang tadi kita kata dia punya zygote dia akan terpisahkan kepada 2 menjadi 2 embrio yang berbeza. Tapi sekarang masa ia berpisah, dia tidak berpisah sepenuhnya. Okey, semasa pembahagian satu embrio menjadi 2 tadi. Okey, sama ada kembar ini akan melekat pada bahagian-bahagian tertentu badan seperti di kepala, dada, abdomen, badan ataupun punggung, dan mereka juga mungkin berkongsi organ dalaman seperti jantung, hati, otak, organ pembiakan. Dan sekiranya kembar siam ini berlaku, mereka mungkin boleh dipisahkan secara pembedahan jika lekatannya tidak rumit dan tidak berkongsi organ dalaman. Okey, so kalau kita lihat dia punya proses pembentukan kembar siam ni sama je. Satu ovum disenyawakan oleh satu sperma, sepatutnya 2 embrio terbentuk tapi dia tidak terpisah sepenuhnya di bahagian sini. Okey, maka kembar siam tadi melekat pada bahagian kepala. Contohnya organ-organ tertentu. Okey, dan inilah contoh-contoh kembar siam yang ada. Okey, ini dia bercantum di bahagian abdomen dia. Yang ini bercantum di bahagian kepala. Juga ni bahagian abdomen. Ni di bahagian abdomen. Okey, jadi dia akan berkongsi organ dalaman tertentu. Okey, so itulah pembentukan kembar siam. Okey, selesailah dengan 15.5 iaitu pembentukan kembar.
Dan kita lihat pada 15.6 iaitu isu berkaitan sistem pembiakan manusia dengan hasil pembelajaran iaitu dapat menyatakan maksud kemandulan serta berkomunikasi tentang punca kemandulan manusia dalam muka surat 293 Bioscore. Okey, so kemandulan berlaku apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk melahirkan anak, okey, sama ada wanita tidak mampu hamil atau lelaki tidak mampu menyebabkan kehamilan pasangannya. Jadi, okey, tugasan kamu ialah lengkapkan Bioscore muka surat 293 tajuk kemandulan berpandukan kepada buku teks. Okey, so lengkaplah tajuk 15.6. Okey, itu sahaja tajuk yang dibincangkan 15.4, 15.5 dan 15.6 berkaitan dengan sistem pembiakan manusia. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.